Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Emilia dan juga rakan-rakan di PLA yang lain. Saya wakil dari kumpulan 11 akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KEBAT) di bawah subjek Kemahiran Interpersonal dan Kemahiran Berfikir dalam Pendidikan. Okay, baiklah, kumpulan kami terdiri daripada 6 orang. Saya sendiri, Raida Rahman. Seterusnya, Aisyah Natasha. Yang ketiga, Rina Raihana. Yang keempat, Syazwan Natasha. Yang kelima, Anis Atira. Dan yang terakhir, Nur Syazwani binti Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, nama saya Nur Aisyah Natasha binti Yaakob. Okey, saya akan menerangkan di bahagian pengenalan dan juga bahagian teori yang akan dikaitkan dengan KEBAT. Okey, untuk pengenalan, kemahiran berfikir aras tinggi ni ataupun dikenali sebagai KEBAT telah diperkenalkan KPM di dalam PPPM ataupun Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ni pada tahun 2013. Okey, seperti kita lihat dalam dunia yang semakin kompleks dan berdaya saing ini, keperluan untuk melahirkan individu ataupun pelajar yang mampu berfikir secara kritis dan kreatif semakin kita perlukan. Okey, so KEBAT ni diperkenalkan adalah salah satu inisiatif kerajaan untuk memperkukuhkan kualiti pendidikan yang ada di negara kita ini. Okey, KPM telah mentakrifkan KEBAT ni sebagai satu keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penabukan dan refleksi bagi menyelesaikan sesuatu masalah itu ataupun membuat sesuatu keputusan, berimasi dan berupaya mencipta sesuatu perkara. Okey, di dalam takrif ini kita dapat lihat ini menunjukkan komitmen kerajaan tu dalam memastikan pendidikan di Malaysia ni bukan sekadar berasaskan hafalan, tetapi membentuk pelajar yang dapat bersaing di peringkat era yang semakin global ini. Okey, di dalam takrif itu juga kita dapat lihat salah satu anjakan utama iaitu melahirkan pelajar yang menguasai kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, okey, dalam takrif itu juga kita boleh lihat KEBAT ni dengan PAK 21 sangat berkait rapat. Okey, kenapa saya cakap berkait rapat? Okey, dua-dua KEBAT dan PAK 21 ni dia bertujuan untuk melahirkan pelajar yang mampu menyelesaikan masalah yang sebenar dan menyesuaikan diri dengan perubahan dan membuat keputusan secara rasional. Okey, kita boleh lihat KEBAT ni dia menyediakan asas pemikiran aras tinggi di dalam yang diperlukan oleh PAK 21. Manakala PAK 21 ni juga menyediakan persediaan pembelajaran yang menyokong perkembangan KEBAT melalui pendekatan aktif dan berpusatkan belajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rina Raihana binti Hanafiah P150587. Saya akan meneruskan dengan elemen KEBAT ataupun kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran. Baiklah, mari kita lihat dari segi elemen KEBAT. Elemen KEBAT terbahagi kepada dua, iaitu elemen utama dan juga elemen sokongan. Elemen utama terbahagi kepada tiga, iaitu kurikulum, pedagogi dan juga pentaksiran. Manakala elemen sokongan pula terbahagi kepada empat bahagian, iaitu co-kurikulum, sokongan komuniti dan swasta, bina upaya dan sumber. Baiklah, seterusnya saya akan terangkan tentang elemen utama. Pertama sekali adalah dari segi kurikulum. Dari segi kurikulum, guru boleh menyediakan kepelbagaian strategi pengajaran dan pembelajaran yang hendaklah diselaraskan dengan standard KEBAT ataupun standard kemahiran berfikir aras tinggi sama ada dari tahap prasekolah sehinggalah ke tingkatan 5. Manakala dari segi pedagogi, guru boleh membuat sistem pengajaran lebih menarik dengan menggunakan pelbagai pendekatan seperti menggunakan peta ITING ataupun project based learning yang digabungkan dengan ilmu yang sudah sedia ada, iaitu fakta-fakta dari buku teks untuk merangsang minda pelajar agar mereka dapat menyelesaikan masalah yang mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi. Kemudian dari segi pentaksiran, iaitu dari segi penilaian. Guru boleh membuat penilaian kepada pelajar dengan menggunakan teknik ataupun ideologi taksonomi Bloom, iaitu hendaklah menyelaraskan penilaian dengan tahap pengetahuan pelajar. Pertama, boleh dari segi mengingati fakta, kemudian boleh dikembangkan kepada menghafal, kemudian mengaplikasi dan akhir sekali sehinggalah mencipta sesuatu. Dari situ juga guru boleh membantu pelajar untuk mengembangkan lagi kemahiran mereka dalam KEBAT. Baiklah, kita lihat dari segi elemen sokongan. Pertama sekali, dari segi co-curriculum, di sini guru boleh menyediakan bahan bantu mengajar yang dapat membimbing pelajar untuk menjana idea yang lebih kreatif serta membantu mereka untuk memilih pendekatan yang lebih sesuai bagi menyelesaikan masalah ataupun soalan yang memerlukan kemahiran berfikiran aras tinggi. Manakala dari segi sokongan komuniti dan swasta, iaitu contoh dari segi sokongan komuniti sama ada dari warga setempat ataupun PIBG, dapat memastikan sumber bahan ataupun fasiliti pengajaran dan pembelajaran lengkap dan juga ini akan memberikan keselesaan kepada guru dan pelajar dalam
proses PDP. Manakala dari sokongan swasta, seperti program latihan pengintegrasian kebat juga dapat direalisasikan agar memberikan pendedahan yang lebih meluas kepada guru dan juga pelajar. Kemudian dari segi bina upaya, di sini guru hendaklah diberikan kursus ataupun latihan untuk meningkatkan lagi teknik ataupun penjanaan idea dalam pengintegrasian kebat dalam sistem pengajaran dan pembelajaran. Contoh yang saya boleh bagi adalah program SISC ataupun School Improvement Specialist Coach. Dari segi sumber pula, kelengkapan sumber seperti sumber bahan, alatan, pengetahuan, ini dapat membantu guru untuk menyediakan bahan bantu mengajar yang dapat memberi sokongan kepada pelajar untuk meningkatkan lagi kemahiran berfikiran aras tinggi mereka. Kemudian saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Atirah binti Yuslizam dan saya akan meneruskan pembentangan mengenai kepentingan kebat dalam pengajaran dan pembelajaran. Dalam tugasan ini, saya akan menerangkan 3 kepentingan kebat kepada pelajar. Yang pertama, kebat dapat membantu pelajar menyelesaikan masalah secara sistematik dan berkesan. Dalam bidang akademik, kita ambil contoh penggunaan kebat dalam subjek matematik. Kita tahu matematik ni bukan sekadar subjek yang melibatkan pengiraan, tetapi juga ia memerlukan pelajar untuk berfikir logik bagi menyelesaikan masalah yang diberikan. Bagi pelajar yang sudah menguasai kebat, apabila mereka berhadapan dengan soalan-soalan yang susah atau soalan-soalan yang bercorak kebat, mereka dapat menganalisis apa kehendak soalan. Mereka juga dapat mengenal pasti maklumat penting yang ada dalam soalan dan juga dapat memilih kaedah yang sesuai. Dan barulah akhir sekali mereka dapat menyusun langkah penyelesaian untuk dapatkan jawapan akhir. Ini bukan sahaja membantu mereka secara akademik, tetapi juga kalau kita ambil kira dalam situasi sebenar di luar bilik darjah, mereka akan lebih yakin membuat keputusan kerana sudah biasa dilatih untuk berfikir secara logik dan terancang. Seterusnya, kebat dapat merangsang dan meningkatkan daya kreativiti pelajar. Kalau kita tengok zaman sekarang adalah zaman yang sentiasa berubah, zaman yang penuh dengan perubahan. Jadi, kreativiti ini merupakan salah satu aset paling penting kepada setiap individu. Sekiranya seseorang itu ada daya kreativiti, ia akan membantu mereka menyesuaikan diri dengan masalah baru dan mencari penyelesaian baru untuk pelbagai keadaan yang mereka hadapi. Maksudnya, ia menggalakkan mereka berfikir di luar kotak dengan menghasilkan idea-idea yang segar, idea yang unik dan juga idea-idea yang inovatif. Secara tidak langsung, ia juga dapat membantu pelajar menyumbang sesuatu yang baru kepada masyarakat. Dan yang terakhir, kebat dapat membantu pelajar meningkatkan keupayaan membuat analisis yang mendalam terhadap sesuatu isu. Maksudnya di sini, sekiranya pelajar tersebut terlibat dalam suatu isu atau ingin membuat suatu analisis, mereka perlulah bijak untuk membezakan antara fakta dan pendapat dan juga perlu pandai menilai kesahihan suatu maklumat atau sumber. Sebenarnya kebat ini melatih pelajar supaya tidak menerima maklumat secara membuta-tuli. Sebaliknya, apabila mereka mendapat maklumat tersebut, mereka menilai kesahihan tersebut berdasarkan bukti dan juga logik. Kemampuan mereka untuk melihat suatu isu daripada pelbagai sudut ini bukan sahaja menjadikan pelajar lebih matang dan lebih terbuka dalam berfikir, malah membantu mereka menghasilkan tugasan yang lebih berkualiti dalam bidang akademik. Dan apa yang lagi penting, kemahiran analisis yang diasah melalui kebat akan melatih pelajar menjadi individu yang lebih peka terhadap suatu isu semasa dan juga mampu membuat keputusan yang bijak berasaskan fakta. Itu sahaja mengenai kepentingan kebat. Saya serahkan kepada ahli kumpulan saya yang seterusnya. Okey, saya Raida binti Rahman, nombor metrik P149003 akan membentangkan bahagian implikasi kebat dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, baiklah. Impak pelaksanaan kebat kepada murid yang pertama adalah menggalakkan murid-murid ataupun pelajar berfikir secara luar kotak. Okey, berfikir di luar kotak. Yang mana berfikir di luar kotak ini contohnya mampu menganalisis dan juga menyelesaikan masalah secara individu ataupun secara berkumpulan. Contohnya dalam kajian Mokhtar, dalam subjek sains, murid menyelidik fenomena alam dan kemudian membuat kesimpulan sendiri. Okey.
yang mana ini dapat mengurangkan kebergantungan mereka kepada guru. Namun begitu bukan bermakna guru tidak membimbing ataupun tidak memberikan info langsung kepada murid-murid di dalam kelas ataupun aktiviti di luar. Okey, kemudian aktiviti dan juga penglibatan murid lebih aktif melalui aktiviti pembentangan dan juga projek berkumpulan. Okey, sekiranya kita membuatkan kumpulan, contohnya dalam satu kelas ada 5 kumpulan, okey, kita membahagikan setiap kumpulan kena ada peranan yang masing-masing. Barulah kita dapat melihat bahawa murid-murid ini sebenarnya mampu berfikir secara luar kotak ataupun mampu membantu ahli kumpulan yang lain. Okay, lebih-lebih lagi murid-murid yang biasanya kita nampak mereka sedikit senyap ataupun sedikit tidak aktif di dalam kelas. Okay, sebenarnya mereka boleh. Okay, yang mana ini sekaligus dapat meningkatkan kemahiran sosial mereka, kemahiran berkomunikasi, kemudian kerjasama mereka dengan kawan-kawan mereka sendiri, okay, sesama murid. Okay. Contohnya di dalam kajian Muhammad Nizam dan juga Nur Hayati, mereka menyatakan bahawa kebat ni mampu meningkatkan idea murid untuk menyampaikan sesuatu secara lisan. Okay. Contohnya dalam kumpulan, mereka saling membagi idea. Okay. Tiba masa untuk pembentangan, tiba-tiba kita dapat lihat satu orang ataupun ahli kumpulan mereka dapat tengok kawan mereka di sini mampu menyampaikan sesuatu secara lisan yang jarang dapat dilihat, tetapi dia dapat info ataupun dia dapat input daripada rakan-rakan ketika berbincang. Okey, baiklah, dari sudut kognitif, keupayaan mental pelajar lebih terangsang apabila mereka diberikan tugasan yang mencabar. Okey, seperti dalam aktiviti berkumpulan ataupun aktiviti yang projek, bukan aktiviti yang secara individu lah. Okey, kebiasaannya dalam aktiviti berkumpulan. Okey, ini akan memberikan rangsangan untuk mereka bagi berfikir secara mendalam. Okey, yang mana ini juga dapat meningkatkan motivasi dan juga mendatangkan sikap positif terhadap pembelajaran. Okey, apabila guru memberikan contoh situasi sebenar dengan topik yang berkaitan, murid lebih suka dengan cara guru yang begitu, yang mana mereka dapat berfikir, oh iya betul pula cikgu, iya saya pun selalu buat macam tu. Jadi mereka lebih senanglah apabila sesuatu topik itu dikaitkan dengan situasi yang sebenar, dan juga kebat ini mengurangkan kebergantungan mereka kepada hafalan. Okay, seperti mana yang dinyatakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2013, kebat ini dapat mengurangkan kebergantungan terhadap teknik hafalan yang sebelum ini yang menjadi amalan dalam sistem pendidikan. Baiklah, selain itu pelaksanaan kebat juga mendorong murid untuk membuat refleksi terhadap proses pembelajaran mereka, iaitu menilai sendiri kekuatan dan kelemahan dalam tugasan apa yang diberikan. Ini secara langsung memupuk pembelajaran kendiri yang lebih bermakna kepada murid. Okay, dapat kita simpulkan bahawa ini selari dengan teknik PMI plus minus interesting di dalam elemen code, yang mana ianya menggalakkan murid menilai sesuatu perkara dari sudut positif, negatif dan juga yang menarik. Okay, seterusnya dalam perbincangan kumpulan, murid belajar menerima dan juga nilai pandangan orang lain, yang mana guru menjadi facilitator yang menyediakan ruang dan peluang untuk murid membina pemikiran mereka sendiri melalui soalan yang terbuka. Okay, teknik OPV ataupun Other People's View ini boleh digunakan untuk membantu murid mempertimbangkan pelbagai pandangan, pandangan daripada rakan-rakan mereka sendiri ataupun pandangan daripada guru. Okay, itu sahaja untuk implikasi kebat. Terima kasih. Baiklah, saya Nur Rasha Natasha binti Yaakob. Saya akan sambung dengan teori yang akan dikaitkan dengan elemen kebat ni. Okey, dalam menghadapi dunia yang semakin mencabar ini, pemikiran aras tinggi ini adalah menjadi tunjang utama untuk pembinaan insan yang berdaya saing, berfikiran terbuka dan mampu menyelesaikan sesuatu masalah dengan berkesan. Okey, oleh itu bagi menyokong pelaksanaan kebat dalam proses pengajaran dan pembelajaran, terdapat dua teori pendidikan yang telah dikenal pasti sangat sesuai dikaitkan dengan elemen kebat ini. Okey, baiklah. Teori yang pertama yang sangat sesuai dikaitkan dengan kebat ini adalah teori taksonomi Bloom, di mana teori ini telah diperkenalkan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956 dan teori telah disemak semula oleh Anderson dan Cradwell pada tahun 2001. Kenapa teori ini sangat sesuai dikaitkan dengan kebat? Kerana di dalam teori ini dia dibahagikan tahap pemikiran kepada 6 peringkat. Bermula pada peringkat pertama iaitu mengingat. Yang pertama adalah mengingat, yang kedua adalah memahami, ketiga adalah mengaplikasi, keempat menganalisis, kelima menilai dan yang terakhir adalah mencipta. Okey.
Di dalam 6 peringkat ni, 3 tahap tertinggi dalam peringkat ni adalah menjadi tunjang utama dalam kebat, iaitu 3 tahap tinggi yang disebutkan adalah mengaplikasi, menilai dan mencipta. So tiga tahap ni dia sangat berkaitan dengan kebat. Ini adalah antara elemen-elemen penting lah dalam kebat. Okey. Dalam kajian yang dilaksanakan oleh Hashim dan Sani juga pada tahun 2018, penggunaan taksonomi bloom ni dalam membina soalan dan aktiviti mampu meningkatkan keupayaan seorang murid itu untuk berfikir secara analitikal dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Kita boleh lihat dari sini. Dalam kajian ini juga didapati bahawa seorang guru tu yang dapat memahami struktur taksonomi bloom ni lebih bersedia untuk mengintegrasikan elemen kebat dalam pengajaran mereka. Contohnya seorang guru sains. Guru sains ni dia sangat mengetahui struktur kebat ni. So dia akan aplikasikan 3 tahap yang saya sebutkan tadi yang tertinggi, iaitu menganalisis, menilai dan mencipta tu di dalam elemen-elemen sainsnya begitu. So guru tu dia lebih mengintegrasilah elemen-elemen itu dalam pengajaran mereka. Yang itu adalah yang pertama, teori yang pertama. Untuk teori yang kedua yang sesuai dengan elemen kebat ni adalah teori konstruktivism, di mana teori ini telah ditebarkan oleh tokoh-tokoh Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Di dalam teori ini dia menyatakan bahawa murid itu dapat membina pengetahuan melalui pengalaman ataupun eksploitasi dan interaksi sosial sesama sendiri. Di dalam bilik darjah yang mengaplikasikan teori ini, murid ini diberi peluang untuk menerangkan sesuatu konsep tu dengan lebih aktif, bukan sekadar menerima maklumat daripada guru. Maksudnya murid tu dia lebih aktif lah. Dia bukan sekadar guru tu hanya bercakap sahaja. Murid tu dia bergerak secara sosial. Dia pergi sana, pergi sini, atau dia menerokai apa yang di dalam bilik darjah itu. Sebagai contoh kita boleh tengok seorang guru sains yang mengajar elemen-elemen gigi, tentang gigi. So murid-murid itu akan dibawa di dalam sebuah makmal sains yang ada persekitaran yang ada elemen-elemen gigi 3D. So murid-murid dalam tu dia dapat berinteraksi secara aktif bersama dengan kawan-kawan ataupun dengan guru yang mengajar masa tu. So di situ kita nampak murid-murid tu dia aktif, dia mencari tahu sendiri. Contoh dia akan tanya cikgu, yang ini apa, yang ini cikgu, yang ini apa. Jadi dia nampak di situ murid tu dia sangat-sangat sosial dan aktif dalam pembelajaran pada hari itu. Dalam kajian Yusuf pula tahun 2020, dia menunjukkan bahawa pendekatan berasaskan konstruktivism ni seperti pembelajaran berasaskan masalah, itu problem based learning, dan kerja projek meningkatkan pelibatan murid serta mendorong mereka menghasilkan idea baru. Murid dia lebih pada mencipta, menganalisis, menilai dan mencipta. So di situ kita boleh nampak murid tu dia boleh menghasilkan idea baru, ataupun idea baru ni dia terbukalah contoh pertanyaan baru. Dia betul cikgu yang ini, cikgu yang ini, dia bersuara, dia macam berfikir, jadi dia ajukan soalan tu pada cikgu. Itu sebagai contoh lah. Dan ini selari dengan objektif kebat lah, yang menekankan penciptaan dan penilaian secara kritis. Kesimpulannya, teori pembelajaran yang kukuh amat penting. Teori dua ni lah, teori taksonomi bloom dan konstruktivism ni sangat penting dalam menyokong pelaksanaan kemahiran berfikir tinggi dalam pendidikan. Kita boleh lihat taksonomi bloom yang saya terangkan menyediakan kerangka pemikiran yang sistematik, manakala teori konstruktivism ni adalah menekankan pelajaran secara aktif. So oleh itu guru juga perlu menerapkan teori-teori ini dalam secara strategik agar murid itu bukan sahaja berjaya dalam peperiksaan, tapi juga bersedia menghadapi cabaran dunia yang sebenar. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada rakan yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syazwan Natasha dan hari ini saya akan membentangkan tentang bahagian aplikasi pengajaran dalam konteks pendidikan yang juga menekankan peranan aplikasi pengajaran dalam menyokong kebat dalam pendidikan abad ke-21. Aplikasi pertama ialah peta pemikiran I Think. Ia merupakan alat visual yang membantu murid untuk menyusun maklumat secara sistematik dan secara logik. Menurut kajian oleh Zakaria et al. 2018, penggunaan I Think membantu pelajar untuk meningkatkan kefahaman dan kemahiran untuk membuat rumusan secara jelas dan secara kritis. Aplikasi kedua iaitu penggunaan ICT. Penggunaan teknologi maklumat seperti Google Classroom, Padlet, Kahoot dan juga Quizizz membolehkan proses pengajaran lebih interaktif dan menjadi lebih menyeronokkan. Ia mendorong pelajar untuk berfikir secara analitik, menilai dan juga mencipta idea yang baru.
Aplikasi ketiga iaitu Problem Based Learning ataupun dikenali juga sebagai PBL. Pendekatan pembelajaran berasaskan masalah ataupun PBL pula melatih pelajar untuk menyelesaikan situasi sebenar melalui penyelesaian logik dan juga bukti. Menurut Rahman et al. Tahun 2020, pendekatan ini memperkukuh kemahiran analisis, pemikiran kritis dan membina kebergantungan diri dalam kalangan pelajar. Dan yang terakhir adalah multimedia interaktif. Penggunaan multimedia interaktif seperti video, animasi dan simulasi serta bahan visual memberi impak besar kepada pelaksanaan KEBAT. Ini menunjukkan pendekatan yang semakin meningkatnya motivasi dan juga penglibatan murid serta menggalakkan penerokaan secara kreatif. Secara kesimpulannya, aplikasi pengajaran seperti iThink, ICT, PBL dan multimedia interaktif memainkan peranan yang sangat penting dalam melahirkan pelajar yang kreatif. Aplikasi pertama ialah peta pemikiran iThink. Ia merupakan Seterusnya, saya akan membincangkan tentang cara membantu pelajar meningkatkan penguasaan KEBAT di dalam bilik darjah. Salah satu cara yang berkesan untuk membantu pelajar menguasai KEBAT adalah dengan melalui pendekatan pembelajaran berasaskan masalah atau lebih dikenali sebagai Problem Based Learning (PBL). Melalui kaedah ini, kebiasaannya guru akan memberikan pelajar satu situasi sebenar sama ada situasi yang berkaitan dengan kehidupan harian atau isu semasa. Masalah ini bukan sekadar untuk dijawab, tetapi digunakan sebagai rangsangan kepada pelajar supaya mereka lebih berfikir secara mendalam. Melalui kaedah ini, ia dapat membantu pelajar menganalisis maklumat, dapat meningkatkan kemahiran mereka dalam mempertimbangkan pelbagai alternatif dan juga dapat membantu mereka merumuskan cara penyelesaian. Selain daripada pendekatan pembelajaran berasaskan masalah, penggunaan peta minda juga dapat membantu meningkatkan penguasaan KEBAT dalam kalangan pelajar. Seperti yang kita semua sedia maklum, peta minda ini adalah satu kaedah visual yang membolehkan pelajar mengorganisasi, menganalisis serta menghubungkait maklumat secara sistematik dan berkesan. Melalui teknik ini, pelajar tidak hanya menghafal fakta, tetapi mereka belajar bagaimana sesuatu maklumat itu saling berkaitan dan membentuk pemahaman yang lebih mendalam. Apa yang menjadikan peta minda ini lebih menarik dan berkesan ialah penggunaan elemen grafik seperti warna, simbol dan juga imej. Elemen-elemen ini bukan saja menjadikan maklumat lebih menarik, malah ia merangsang daya kreativiti pelajar. Oleh itu, dengan penggunaan peta minda, maklumat yang dipelajari menjadi lebih mudah diingati dan difahami. Seterusnya ialah penggunaan soalan bercorak KEBAT secara konsisten. Apabila guru membiasakan pelajar dengan soalan yang menuntut atau yang menyuruh mereka untuk berfikir mendalam, pelajar akan lebih terlatih untuk mengaplikasikan pengetahuan dan bukan hanya sekadar menghafal fakta. Soalan-soalan ini biasanya tidak mempunyai jawapan tunggal sebab ia memerlukan pelajar untuk membuat analisis, memberi hujah yang kukuh dan menyokong pendapat mereka dengan bukti. Apabila pelajar didedahkan secara berterusan dengan soalan-soalan seperti ini, mereka akan terbiasa dengan cara berfikir yang lebih kompleks. Mereka akan belajar untuk menyusun idea yang lebih jelas, berani mengemukakan pandangan sendiri dan juga lebih yakin dalam menyelesaikan masalah yang mencabar. Akhir sekali ialah pembelajaran berasaskan projek atau dikenali sebagai Project Based Learning, PBL. PBL ini melibatkan pelaksanaan aktiviti dalam jangka masa yang panjang dan ia menuntut pelajar untuk merancang, menjalankan penyelidikan dan juga menghasilkan produk atau penyelesaian yang kreatif. Dalam proses ini, pelajar tidak hanya belajar secara teori, tetapi mereka benar-benar menjalani proses tersebut secara praktikal. Pelajar juga akan dapat meneroka pelbagai sumber maklumat secara mendalam sekaligus membina kefahaman yang lebih kukuh tentang suatu topik pembelajaran. Mereka juga akan belajar untuk bekerja secara berkumpulan, membahagikan tugas dan juga menyusun strategi bagi menyiapkan tugasan dengan berkesan. Selain dapat mengasah kemahiran berfikir aras tinggi mereka,
Pendekatan ini juga dapat memantapkan kemahiran insania seperti pengurusan masa, komunikasi berkesan dan juga kebolehan menyelesaikan masalah. Itu saja untuk cara meningkatkan penguasaan kebat dalam kalangan pelajar. Saya serahkan kepada ahli kumpulan saya yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syazwani binti Aziz, Metrik P147790 akan menerangkan isu semasa dan cadangan dalam penambahbaikan pelaksanaan kebat. Antara isu semasa yang dibincangkan ialah yang pertama dari segi kelemahan memahami cara bagaimana pelaksanaan kebat dan proses PDP iaitu proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian ada menunjukkan tahap penguasaan guru terhadap kebat masih lagi rendah disebabkan beberapa faktor, antaranya kekurangan infrastruktur yang bersesuaian, kekurangan bahan sokongan pengajaran dan tahap pencapaian pelajar. Ini menyebabkan para guru lebih cenderung menggunakan pendekatan tradisional seperti ceramah atau tutubi membanding menggunakan pendekatan seperti pemikiran yang kritis dan membina pemikiran pelajar. Selain itu juga, kekurangan latihan dan pendedahan teknik membina soalan kebat menjadi penghalang utama untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. Yang kedua ialah sistem pendidikan yang terlalu berorientasikan peperiksaan. Sistem pendidikan Malaysia masih terlalu menekankan peperiksaan sebagai ukuran utama kejayaan pelajar. Akibatnya, para pelajar dan guru lebih menekankan tumpuan kepada hafalan dan soalan peperiksaan berbanding proses pembelajaran yang menekankan pemikiran mendalam terhadap ilmu. Ini bertentangan dengan prinsip kebat yang mementingkan kefahaman dan aplikasi ilmu. Kesannya, para pelajar tidak dapat memahami ilmu dan menerapkan ilmu secara luas dan mendalam. Okay. Antara cadangan penyelesaian ialah yang pertama, pihak KPM perlu memperkasa latihan profesional guru secara berterusan dan tersusun, khususnya yang melibatkan strategi pengajaran kebat. Dengan adanya bengkel, seminar, program menti-menti antara guru yang baru dan guru yang mahir juga boleh dilaksanakan bagi memastikan pemahaman mendalam terhadap teknik pengajaran yang berasaskan kebat. Yang kedua ialah penambahbaikan kurikulum dan sistem penilaian terhadap keperluan pelajar. Dengan adanya kajian kes, pembentangan lisan, penilaian berasaskan projek PBB, ini dapat meningkatkan keyakinan pelajar, kebolehan komunikasi dan kecekapan menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga sekali ialah peranan ibu bapa dan komuniti sangat penting dalam memudayakan kebat. Contohnya dengan program komuniti mengadakan motivasi, pertandingan reka cipta. Ini membantu sekolah menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sebenar yang berasaskan kebat dan ini menunjukkan kebat itu satu yang relevan dan berkesan. Okey, baiklah, dapat kita simpulkan di sini bahawa kebat adalah satu peranan yang penting untuk melahirkan murid ataupun pelajar yang mampu berfikir secara mendalam, secara kreatif dan juga secara kritikal dalam apa juga cabaran yang mereka hadapi di dalam kelas ataupun di luar, dalam dunia luar, dalam dunia yang sebenar. Seterusnya, kebat ini juga mampu membolehkan murid untuk berfikir ataupun menjana idea sendiri yang mana ini boleh memberikan impak positif kepada mereka di dalam kualiti pembelajaran mereka. Namun begitu, masih ada beberapa isu seperti kekurangan latihan kepada guru, sistem pendidikan yang masih berorientasikan peperiksaan dan juga kekangan masa yang mana ini menjadi isu-isu utama di dalam pelaksanaan kebat. Okay? Maka dengan itu, kita boleh cadangkan kepada guru untuk lebih giat ataupun lebih aktif mengikuti kursus ataupun program latihan yang berkait dengan pelaksanaan kebat. Okay, barulah kita ataupun murid sendiri lebih relevan pada abad 21 kini. Okay, itu sahaja daripada kumpulan 11. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.